Boleh kita menyampaikan satu hadis tu dengan membawa hadis dhaif, tapi kita kena letak bahawa hadis tu dhaif. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur yang setinggi-tingginya dan tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana pada kesempatan dan pada masa ini kita ada lagi kekuatan dan kesihatan serta keimanan dalam menghadiri majlis di antara majalisul ilm. Semoga kita termasuk di dalam apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Apabila di antara suatu kaum duduk di antara majlis-majlis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengajar, saling mendengar dan mengajarkan tentang kalamullah, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan diturunkan 4 perkara baginya, iaitu diturunkan baginya ketenangan, diampuni dosa-dosanya, dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Ta'ala, dan dibangga-banggakan di hadapan Allah, dia bangga-banggakan oleh Allah Ta'ala di hadapan makhluk langit. Oleh itu, dalam majlis ilmu, mari kita niatkan, mari kita luruskan niat kita, mari kita sama-sama untuk menjadikan ikhlas kerana Allah Ta'ala dan berharap pahala dan keampunan ke atas dosa-dosa kita. Kadang-kadang mungkin dosa kita banyak, kita berharap-harap dalam majlis ilmu lah menjadi sebab keampunan dosa kita. Hadirnya kita, duduknya kita dalam majlisul ilm akan menjadi sebab di antara penyebab keampunan dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teruskan pada perbahasan Kitabul Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kitabul Adhkar seperti mana yang kita telah selesaikan dalam 2 sesi, masih berbicara tentang muqaddimah Imam Nawawi rahimahullah, dan insya-Allah kita meneruskan lagi pada muqaddimah yang ketiga daripada Imam Nawawi rahimahullah. Sebab sebenarnya Imam Nawawi ini, kalau dia menyatakan suatu kata-kata atau mengucap suatu kata-kata, kata-kata yang dikatakannya mengandungi makna yang sangat dalam dan mengandungi makna yang memberikan tafsiran yang sangat banyak. Sebab kecantikan dan keindahan bahasa Imam Nawawi ini memerlukan kepada syarah. Apabila kita membaca dengan sepintas lalu karangan-karangan Imam Nawawi, mungkin kita tak berapa menikmatinya, tapi apabila kita baca dan betul-betul fokus memberi tumpuan kepada bacaannya, maka akan banyak lahir tafsiran daripada kata-kata yang disebutkan dan diucapkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kata Imam, kita teruskan perbahasan kita, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bahagian yang penghujung di kelas kita sebelum ini, ialah kita kata bahawa Imam Nawawi menyatakan bahawa di antara objektif atau maksud penulisan daripada kitab Al-Adhkar ini ialah dia sebenarnya nak bertumpu supaya dibaca oleh kalangan ahli ibadah. Yang maknanya ahli ibadah ni bukan orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam ilmu hadis, bukan bertumpu pada mengkaji
ataupun memberikan kajian ulasan terhadap adakah hadis ni sahih, adakah hadis ni dhaif. Jadi tumpuan Imam Nawawi dan tujuannya ialah supaya dia dapat memberikan inilah hadis-hadis, menyediakan inilah hadis-hadis yang mengandungi zikir-zikir ajaran Nabi SAW yang sahih daripadanya. Okey, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa li'anna al-maqsuda bihi ma'rifatul adhkar wal 'amalu biha. Maksudnya di antara matlamat Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam mengarang kitab ini supaya dia dapat memberikan makrifat, pengetahuan kepada ahli-ahli zikir tentang zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan zikir tersebut. Sebab kita umat Islam ni bukan setakat bercakap je. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan suatu kata-kata yang kamu tidak kerjakan? Maknanya kita bukan macam orang Yahudi. Kenapa Yahudi tersesat? Sebab dia mampu untuk bercakap, berkata-kata, berbual dengan ilmu yang dia punyai, tapi dia tak beramal. Seperti dalam surah tafsiran kepada surah Al-Fatihah. Kenapa orang Nasrani tersesat? Kerana Nasrani ini ialah kaum yang bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beramal, tapi tidak dilandasi dengan ilmu yang ada, ilmu yang sahih. Dia bersemangat ibadat, jadilah dia tanpa ilmu, jadilah orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Semangat sungguh-sungguh dah beribadat, tapi tidak dikawal oleh ilmu yang betul. Orang Yahudi dia punya ilmu banyak, tapi disebabkan ilmu yang banyak dia menjadi tersesat sebab dia tak nak beramal. Dia macam mana cara dia berfikir supaya ilmu yang ada mampu untuk main tipu hela dengan syariat yang diturunkan kepada kaum Yahudi. Sedangkan umat Islam ialah umat yang berada di jalan tengah. Maksudnya kesederhanaan ada pada umat Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Taala kata Imam Ibn Katsir berkenaan dengan ayat ini, begitulah kami menjadikan kamu, atau demikianlah kami menjadikan kamu semua sebagai ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Ya, umat nanti kata kalau jalan tengah nanti terlanggar kereta. Jalan tengah maksudnya jalan sederhana, dia tak tersesat ke kiri dan tak tersesat ke kanan. Ambil straight, jalan yang lurus. Itulah tafsiran kepada siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim dalam salah satu tafsiran dia. Okey. Wali'anna al-maqsuda bihi ma'rifatul adhkar wal 'amalu biha. Supaya dia maksud daripada penulisan daripada kitab ni, kata Imam Nawawi, supaya mengetahui lebih mendalam dan mendetail berkenaan dengan zikir-zikir dan beramal dengannya. Wa idahu madhanniha lil mustarsyidin. Dan sebagai penjelasan, kata Imam Nawawi, dua lagi yang tujuan kedua, objektif yang kedua, kata Imam Nawawi, supaya dia memberikan satu huraian kepada orang-orang tentang kedudukan hadis-hadis itu, adakah dia sahih atau dhaif. Kepada sesiapa yang al-mustarsyidin, maksudnya orang-orang yang mahukan kepada bimbingan, orang yang menghendaki bimbingan atau mahukan kepada bimbingan daripada ahli-ahli ilmu. So kita ni ialah orang yang sentiasa perlukan kepada tuntunan dan panduan dari ahli ilmu. Kalau kita berjalan tanpa panduan bimbingan ahli ilmu, maka di situlah kita akan menjadi terpesong dan kita akan menjadi tersesat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikir. Ahli zikir yang dimaksudkan ialah ahli ilmu. Jadi Imam Nawawi mengarang kitab ini untuk supaya kita ni sentiasa mengambil panduan daripada kitab ini. Dan alhamdulillah kitab-kitab azkar yang dikarang kebelakangan selepas Imam Nawawi banyak mengambil inspirasi daripada kitab al-azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Seterusnya kata beliau rahimahullahu taala, wa adkur insyaallah taala badalan minal asanid wa huwa ahammu minha mimma yukhallu bihi ghaliban. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan saya akan menyebut
saya akan menyebut insya-Allah taala badalan gantian kepada daripada sanad-sanad yang dibuang. Sebab ada sanad-sanad kata Imam Nawawi seperti mana dalam perenggan yang sebelum ni kita baca pada sisi sebelum ni, kita kata Imam Nawawi membuang beberapa sanad-sanad disebabkan takut kalau orang lain berasa jemu dengan panjang daripada sanad itu. Tapi Imam Nawawi sebagai ganti kepada dibuang sanad-sanad tersebut, maka Imam Nawawi insya-Allah akan mengganti dengan ma huwa ahammu minha mimma yukhallu bihi ghaliban. Akan dia bagi satu benda yang paling penting yang ramai orang cuai kepada benda tu secara umumnya. Wa huwa, apa dia? Bayanu sahihil ahadith. Bayanu sahihil ahadithi wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha. Imam Nawawi nak bagi huraian nanti atau penjelasan, iaitu apa? Hadis-hadis yang sahih, mana yang sahih daripada zikir yang ada itu. Ada hadis sahih, mana yang sahih, darjah aja sahih ke, hasan ke, dhaif ke, munkar ke hadis tersebut. Apa dia hadis sahih? Hadis sahih ialah telah cukup syarat. Cukup syarat dia, sanad dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sanad dan ataupun kita kata secara riwayah dan dirayah. Maksud riwayah ni orang-orang yang rantai sanad dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara confirm, pasti. Tak ada masalah dalam perawi atau orang yang membawa hadis tersebut. Yang kedua secara dirayah. Dirayah ialah matan daripada hadis tersebut, tak ada masalah. Jadi mungkin kadang-kadang ada setengah pertikaikan dari segi, mungkin ada masalah dari segi matan dia, dari segi kajian dirayah dia kena kumpulkan lagi hadis-hadis yang lain untuk menilai kesahihan hadis tersebut. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala akan memberikan huraian atau penjelasan berkenaan dengan hadis-hadis yang sahih. Adakah dia sahih, adakah dia hasan? Hasan ialah hadis yang sebenarnya telah cukup syarat untuk dikatakan sahih, melainkan satu perkara, iaitu dhabtur rawi. Dhabtur rawi itu maksud dia kepastian perawi hadis, kepastian orang yang membawa hadis tersebut, rantai hadis tersebut. Kadang-kadang ada kemusykilan pada seorang rawi atau beberapa rawi, sehingga ulama berselisih untuk mengatakan ni adakah dia sahih, adakah dia perawi ni ialah lemah dari segi hafazan dia, ada yang kata tak. Jadi dia jenis yang diterima hadis dia okey, tak ada masalah. Jadi satu syarat yang dia tak cukup syarat itu, sehingga dia menurunkan grade dia menjadi hadis hasan. Tapi ala kulli hal, daripada hadis hasan masih lagi disebut sebagai hadis yang diterima, makbul di sisi ahli hadis. Cumanya memang ada sikit kelemahan dari segi dhabtur rawi, kepastian rawi dia. Okey, dhaif ialah hadis yang memang hadis tersebut tak cukup syarat untuk dikatakan hadis tersebut makbul, diterima. Sebab mungkin ada daripada syarat-syarat hadis sahih yang tidak terpenuhi. Maksudnya tak cukup syarat sehingga hadis tersebut ditolak, tidak diterima. Kenapa dia reject? Kerana kalau hadis dhaif, maknanya dia tak tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, berhenti pada seorang rawi yang mungkin rawi itu ialah pendusta, pembohong. Sehingga bila berhenti ataupun berhenti pada ahlul fusaq, tapi ahli fasik dan ahli fasik yang pendusta. Kalau dah berhenti pada situ, maknanya hadis tu dah tak tersambung rantai dia kepada baginda Rasulullah SAW. Seterusnya ialah hadis mungkar. Hadis mungkar lagi teruk lagi. Hadis yang mungkar lagi dahsyat lagi keterukan dia. Kenapa kita memberi tumpuan pada kesahihan hadis ke tak sahihan hadis? Sebab hadis ini dia ialah kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata hadis itu, apabila kita kata hadis ini riwayat Muslim contoh daripada Rasulullah SAW, mana kita kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bercakap benda tersebut. Kalau hadis itu dhaif,
mungkin ada perawi dhaif ataupun hadis tu mungkar, maka hadis tu tak sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita menyatakan mendakwa hadis itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka kita risau, termasuk dalam ancaman baginda Nabi SAW tentang dosa besar bagi sesiapa yang meriwayatkan atau berkata-kata atas Nabi SAW dan dia tak betul daripada Nabi SAW, atau berdusta, menipu atas nama Nabi SAW. Seperti mana dalam hadis yang secara mutawatir riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan oleh baginda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta, menipu atas namaku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya, bangkunya di neraka. Mana kita, kalau kita nak cerita, oleh itu kita takut bila kita memang kempen semak hadis ni, semak hadis sebelum sebar ni memang dia sesuai dengan tuntunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Takut kita masuk dalam larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, jangan kita suka-suka hati. Tak apalah. Hadis ni bunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, oh sedap. Dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebar. Confirm dulu, cek dulu. Sekurang-kurangnya tanya hadis. Tanya buka dulu. Adakah hadis ni? Kalaupun mungkin hadis tu memang dipertikaikan kesahihan dia, contoh Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan, sedangkan ulama lain mendhaifkan, tak masalah lah macam tu. Tapi kita kena letak situ Syekh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis tersebut. Boleh? Tak masalah. Itu benda yang hadis tu memang dipertikaikan kesahihannya, tak ada masalah. Contoh tentang hadis tentang solat hajat, ataupun hadis tentang membaca surah Al-Kahfi. Solat yang dimaksud solat hajat, sunat hajat ni, solat sunat hajat secara sendiri, bukan secara berjemaah. Solat sunat hajat secara bersendiri, bukan dalam berjemaah. Solat sunat hajat secara bersendiri, sebabkan dia ada ayat Quran dia yang dikata menyokong kepada hadis tersebut. Setengah ulama yang mensahihkan dia kata ada, sebab ada dia hasan sikit hadis dia, sebab ada hadis yang menyokong ayat Quran menyokong ista'inu bis sabri was salah, minta tolong, dan ini diamalkan oleh sahabat apabila dia ada masalah, dia solat sunat 2 rakaat dulu kalau dia berdepan dengan masalah-masalah ataupun urusan-urusan yang rumit dan sukar. Setengah ulama mengata sahih, hasan lah sekurang-kurangnya. Yang lain kata tak boleh, dia dhaif. Tapi apabila kita nak menyampaikan tentang hadis tersebut, maka kita kena sampaikan siapa yang mensahihkan hadis tersebut sepatutnya. Ataupun dalam surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan. Syekh Ibn Utsaimin menguatkan tentang, merajihkan tentang hadis yang pendapat yang mengata bahawa membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat ialah disunatkan. Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, 3 masyayikh salafiyin ni dia memang mensyorkan untuk mengikut kepada pendapat yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Tapi datang ulama lagi yang kebelakangan di antara muhaddisin muasirin, asing kontemporer, ulama yang datang selepas tu rupanya memberikan penilaian kepada hadis tersebut. Dia kata hadis tu dhaif, tak sampai pada hasan. Jadi tidak perlu untuk diamalkan. Itu khilaf. Bila berlaku khilaf, kita pun sebagai orang awam, kita pun rasa pening mana yang kita ikut. Ikut je, mengikut kepada kaedah usul fiqh dalam fatwa. Tengok siapa yang kita rasa paling alim dan bertakwa, bertaklid dengan dia. Ambil pendapat dia. Kita rasa Al-Albani rahimahullah, Ibn Baz, Ibn Utsaimin ialah di antara alim-alim yang bertakwa, ambillah pendapat dia dan bertaklid dengan dia. Kata disunatkan untuk membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat. Okey. Jadi sekali lagi kita ingatkan bahawa memang bukan benda yang ringan berkenaan dengan menyebar hadis-hadis yang dhaif daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada ulama khilaf, seperti mana kita kata pada muqaddimah permulaan daripada kitab ini ialah
ada di antara a'immah, ada di antara imam-imam yang mengharuskan untuk meriwayatkan hadis dhaif, tapi ingat ada syarat yang ketat dia letak. Dan Imam Nawawi di antara merajihkan pendapat, menguatkan pendapat yang kata boleh, harus untuk meriwayatkan hadis dhaif dengan syarat. Syarat yang itu yang dimaksud ialah bukan dhaif dia dhaif yang teruk sangat. Satu, yang kedua ialah dalam berkaitan dengan fadailul amal, keutamaan beramal. Dan insya-Allah kita akan Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah akan ulang semula kata-kata ini nanti. Dia kata tak ada masalah kalau dia dalam bab fadailul amal. Apa dia fadailul amal? Ialah dalam bab semangat beramal, bukan pada hukum hakam berkenaan dengan hukum hakam fiqh wajib haram, atau apatah lagi kalau dah sampai kepada bab akidah. Tak boleh. Jadi kalau dalam bab keutamaan beramal, siapa yang buat ni, contoh yang dikatakan hadis dhaif oleh setengah ulama, tapi ada setengah ulama hasankan, ialah solat sunat 2 rakaat selepas isyraq, selepas waktu isyraq. Ada setengah ulama kata dhaif, ada setengah ulama hasan. Menurut Al-Albani rahimahullahu taala ialah hasan, tapi kata dhaif. Tapi kalaupun nak ikut pendapat yang dhaif dia tak teruk sangat. Nak menjadikan semangat, apa dia kata dekat situ, keutamaan dia, pahala dia seperti pahala umrah, sempurna. Tamah. Nak jadikan tu sebagai landasan kita, sebagai semangat kita untuk buat, tak masalah menurut kepada standard yang ditetapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, tak teruk sangat. Dan bab fadailul amal, iaitu dorongan, motivasi untuk melakukan amalan. Dan ini ramai sangat orang. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah, zaman Nawawi lagi rahimahullahu taala, ramai orang cuai dalam bab tersebut, bab hadis dhaif dan hadis. Kadang-kadang kan, kalau kita buka sejarah kenapa berlaku pemalsuan hadis, tapi insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Abu Mubarak dan Ustaz Abu Asma dia punya kepakaran dalam bab tersebut, dan insya-Allah akan menghuraikan lebih detail. Tapi secara ringkasnya ialah memang pernah berlaku suatu zaman yang mana orang malas beribadah, malas buat ibadat, sehingga orang-orang sebabkan takut nanti kan tak ada orang buat amalan-amalan. Jadi keluarlah tokoh-tokoh yang dipandang sebagai orang berilmu, dia mengeluarkan kata-kata hadis yang memberikan semangat ataupun motivasi kepada orang-orang untuk beramal, sehingga dialah sampailah pada ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila orang dengar hadis, orang akan membuka telinga, ya betul, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat. Tapi kan kalau kata-kata orang bijak aja kan, ini kan kata orang bijak, bukannya kata Nabi pun. Jadi lebih baik kita dengan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cubalah untuk membuat kata-kata hadis yang palsu ataupun maudhu' daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara pelbagai alasan-alasan kenapa berlaku pemalsuan hadis. Ada banyak di antara sebab-sebabnya. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, fa innahu mimma yaftaqiru ila ma'rifatu jami'un nasi ila an-nadir minal muhaddithin. Jadi inilah di antara perkara yang amat-amat jarang orang-orang yang mempunyai pengetahuan berkenaan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, melainkan sangat-sangat sedikit daripada ulama, sangat sedikit daripada ahli hadis, sangat sedikit daripada ahli hadis. Kan kita kata kadang-kadang setengah ulama ahli hadis, memang bukan ahli hadis, tapi banyak juga meriwayatkan hadis dhaif. Jadi maksudnya dia meriwayatkan hadis tu secara sanad sahaja. Dia tak mentashih dan mentakhrij hadis tersebut. Ada mengata ada riwayat aja, bawa aja riwayat tu dan ditulis dalam kitabnya. Sebab mungkin kita bersangka baik kepada ulama, kenapa dia buat macam tu? Mungkin dia harap akan datang orang selepas dia dan memberi takhrij kepada karangan dia, contoh. Jadi kadang-kadang kita tengok dari setengah ulama, dia kenapa banyak sangat hadis dhaif dalam kitabnya, dalam karangannya. Mungkin ulama tersebut berharap akan datang orang selepas beliau untuk mentakhrij, sebab dia meriwayatkan apa yang ada tersimpan dan apa dalam minda dia dan apa yang telah dia dapatkan daripada masyayikh dia, jadi ditulis je.
Bila ditulis, harap-harap nanti akan datang orang yang mentashih dan mentakhrijnya. Wa hadha ahammu ma yajibu al-i'tina'u bihi. Nah, inilah yang paling penting. Inilah benda atau perkara yang paling penting untuk kita memberikan tumpuan ke atasnya ataupun memberikan perhatian ke atasnya, iaitu mengetahui hadis itu sahih ke, dhaif ke, lemah ke, yang sampai kepada kita untuk kita amalkan. Wa ma yuhaqqiquhu at-talib min jihatil huffadil al-mutqinin. Jadi yang memastikan bagi para penuntut dari segi penjagaan ataupun dari segi hafazan dia, yang mutqin, yang lancar dan kuat. Jadi untuk memastikan bagi para penuntut min jihatil huffaz, dari kalangan para ahli-ahli penghafal al-mutqinin yang hebat. Wal a'immatul hudzaq al-mu'tamidin, dan juga daripada imam-imam yang bijak, imam-imam yang pandai, al-muta'ammidin, yang memang dia punya kepakaran dalam keilmuan dia. Seterusnya, wa adhumma ilaihi insya'allahul karim jumalan minal nafais min ilmil hadis. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nak tambahkan kepada kita ni, kepada kitab Adhkar ini, insya'allahul karim, kata-kata ataupun jumlah ayat-ayat yang bermanfaat min ilmil hadis, daripada ilmu hadis. Okey, jadi sebenarnya Imam Nawawi nak bagi tahu daripada penulisan kita ni, ada juga tujuan di sebalik itu, ialah supaya mengajarkan sedikit banyak berkenaan ilmu takhrijul hadis, ilmu tentang takhrijul hadis, mana bila masa kita kata hadis tu sahih dan bila masa kita kata hadis dhaif. Dan sebagai seorang penuntut kena adalah sikit bekalan kita untuk tahu ni kenapa dia boleh kata hadis sahih dan kenapa boleh kata hadis itu dhaif. Wa daqa'iq al-fiqh, dan juga dibagi, Imam Nawawi akan menambahkan juga berkaitan dengan fiqh, faedah-faedah fiqh dalam kitab ni. Wa muhimmatil qawaid, dan menambahkan kaedah-kaedah penting. Sebab kaedah-kaedah dalam agama ni ialah penting sangat untuk mengetahui kaedah-kaedah. Kalau kita tak faham kaedah, di situlah kita kenapa setengah orang terpesong dalam ajaran Islam ni, sebab dia tak nak belajar kaedah. Dia ingat kaedah ni dia silap faham. Dia ingat kaedah ni ialah helah kepada syariat. Contoh kan, dalam Islam ni ataupun dalam ajaran Islam ni, contoh kan, kadang-kadang ada hadis tentang larangan. Nabi SAW secara nasnya, secara kata-katanya menyatakan dan mengatakan haram, jangan buat, ataupun Nabi larang benda tersebut. Tapi kadang-kadang Nabi buat dalam amalan dia, perbuatan dia. Macam mana nak gabungkan benda ni? Contoh, Nabi SAW secara lisannya yang mulia SAW kata, la yashrabu ahadukum qa'imah, janganlah salah seorang di antara kamu minum dalam keadaan berdiri. Tapi suatu ketika Nabi SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Macam mana kita faham tentang dua keadaan yang nampak bercanggah antara kedua perkara tersebut dengan kaedah? Itu kaedah fiqh ke, usul fiqh ke, masuk semua sekali dalam kaedah. Ini semua ialah kaedah. Sehingga lahirlah istilah daripada ahli usul fiqh yang tidak disukai oleh setengah orang, istilah perkataan makruh, iaitu apabila dia buat maka dia apabila dia buat dia tidak berdosa, dan apabila dia tinggalkan maka dia rugi pahala, ataupun setengah kata tidak berdosa, ataupun yang lebih tepatnya ialah rugi pahala. Adalah perkataan tentang makruh. Ada setengah orang menolak perkataan makruh, kata dia ini adalah helah kepada syariat. Yang kata haram je dengan halal. Tak macam tu. Kaedah tu ada dilahirkan dan dicipta oleh ulama untuk memahami nas-nas yang datang daripada Rasulullah SAW, ataupun nas-nas Quran yang nampak bagi mata kita ataupun akal yang pendek ini
akal yang cetek ni kadang-kadang nampak macam bercanggah, padahal bukan bercanggah sebab ilmu kita tak sampai lagi sehingga dia nampak bercanggah. Kaedah lah yang menyebabkan kita menjadi faham bahawa benda itu bukan bercanggah. Kaedah lah yang mengajar kepada kita supaya kita faham bahawa kedua perkara itu bukan bercanggah. Nabi SAW melarang kencing berdiri, tapi suatu ketika Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri. Setengah ulama datang dengan kaedah menghuraikan kaedah kenapa, takut terkena najis dia, kaedah yang lain apa, sehingga ulama kata makruh, ada yang ulama kata dia haram ketika tak ada halangan untuk melakukannya. Kalaupun terpaksa, contoh takut nanti kan buang air kecil, nanti dia akan terkena dekat badan atau pakaian dia, kain dia, maka dia menjadi makruh, tak sampai pada dosa, kan. Jadi kaedah ini yang penting bagi kita sebagai seorang penuntut untuk faham bahawa kaedah memang akan sentiasa menjadikan kita lebih bijak dan lebih bijaksana dalam berdepan dengan situasi-situasi yang ada pada yang kita nampak pada agama dan syariat kita ni yang mulia. Wariyadatil nufus, dan latihan-latihan jiwa, maksudnya yang sentiasa membangkitkan jiwa kita untuk sentiasa lebih bersemangat. Tambahan Imam Nawawi rahimahullah nak menambahkan riyadatun nufus, maksudnya senaman jiwa yang menjadikan kita lebih bersemangat dalam beramal. Jadi ingat kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memang kata-kata sastra dalam bahasa Arab, sebab Imam Nawawi ialah seorang yang hebat. Memang mazhab Syafi'i ni keistimewaan mazhab Syafi'i, ulama-ulama a'immat Syafi'iyah, dia kerana bahasa dia, sastra dia memang ketinggian sastra. Oleh itu kitab-kitab karangan ulama-ulama Syafi'iyah memang kira kitab-kitab yang bahasa dia berat, sebab dia ahli-ahli sastra. Ramai di antara ulama-ulama ahli mazhab Syafi'i ini memang ulama-ulama yang mempunyai kepandaian dalam berbahasa. Okey, seterusnya qala al-muallif rahimahullah taala wal adabul lati tata'akkadu ma'rifatuha 'ala salikin. Dan Imam Nawawi juga akan menambahkan dalam kitab ini ialah berkenaan dengan adab-adab yang akan memastikan untuk diketahui ma'rifatuha, pengetahuan tentang adab-adab tersebut bagi orang-orang yang mencari jalan-jalan itu. Maksudnya para orang-orang yang menuntut jalan-jalan atau mencari jalan-jalan yang jalan-jalan kebaikan, iaitu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, as-salikin, orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu merekalah orang-orang yang sentiasa beribadah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa adkur jami'a ma adkuruhu muwaddihan bihaitsu yashulu fahmuhu 'ala al-awwam wal mutafaqqihin. Dan saya akan sebut, kata Imam Nawawi, kesemua apa yang akan saya sebutkan nanti dalam sebagai bentuk huraian atau penjelasan, supaya nanti akan memberikan kemudahan atau kemudahan atas kefahaman yang bagi orang-orang, maksudnya kemudahan untuk difahami bagi orang-orang awam dan golongan ahli-ahli fiqh. Maksudnya jadi dia juga buat supaya ahli-ahli fiqh al-mutafaqqihin, ahli-ahli yang bijak ni, dia pun juga mendapat kemudahan daripada karangan Imam Nawawi dari penambahan-penambahan yang kita sebutkan tadi. Jadi dia memberi kemudahan bagi mereka untuk faham tentang siapa dia orang awam dan golongan mutafaqqihin, ahli-ahli fiqh, untuk memahami kitab An-Nawawi rahimahullahu taala. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, faqad ruwina fi sahih Muslim. Ruwina wa qad, sesungguhnya ruwina telah diriwayatkan kepada kami dalam nuskhah ataupun dalam
kitab yang lain, maksudnya dalam nuskhah yang lain, dalam matan yang lain kepada kita ni ada kata rawaina, tapi di antara ahli-ahli tahqiq dia lebih kepada mengata bahawa ruwina yang lebih tepat. Ruwina ni kenapa ruwina? Kerana ruwina itu maksudnya yang Imam Nawawi, kenapa yang lebih tepat disandarkan kepada Imam Nawawi kata-kata ruwina ni? Sebab Imam Nawawi yang mengenalkan perkataan ruwina ini ialah Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Nawawi rahimahullah di antara ulama yang mempunyai tumpuan dalam mentalkhis, merengkaskan kitab-kitab Imam Ibn Salah dan banyak memberi tumpuan dan pemerhatian kepada kitab-kitab Imam Ibn Salah, sehingga Imam Nawawi rahimahullah bila memilih perkataan ruwina ni, maksudnya dia mengambil kata-kata daripada atau meminjam istilah Imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Ruwina, diriwayatkan kepada kami. Diriwayatkan secara, bukan secara direct, melalui. Okey. Ruwina fi sahih Muslim. Waruwina fi waqad ruwina, dan sungguh diriwayatkan kepada kami fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala di antara pengarang kitab syarah kepada sahih Muslim. Daripada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Man da'a, sesiapa, man da'a, mengajak, berdakwah, mengajak, menyuruh kepada kebaikan, ila huda, kepada hidayah, kepada petunjuk, hidayah, kana lahu minal ajri, maka baginya minal ajr, daripada pahala, mithlu, seperti, ujuri, pahala-pahala, man tabi'ahu, bagi sesiapa, pahala sesiapa tabi'ahu, mengikutinya. Jadi maksudnya kalau kita mengajak orang lain, berdakwah kepada orang lain, maka kita akan dapat pahala seperti mana orang lain buat amalan tersebut yang kita suruh dia. Jadi kalau kita ajar dia baca Al-Fatihah, selagi dia baca Al-Fatihah, selagi itu kita pula mendapatkan transfer pahala daripada dia, sehingga dia mendapati maut dia ataupun menemui ajal dia. Kita ajar dia baca Quran alif ba ta sa, sehingga dia boleh hafal Quran 30 juzuk, insya-Allah kita akan dapat saham pahala daripada orang tersebut, selagi tanpa mengurangkan pahala dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tak mengurangkan, tak mengurangi, dzalika, daripada itu, min ujurihim syai'an, daripada pahalanya itu, syai'an, sedikit pun. Jadi subhanallah, kita umat Islam umat dakwah. Kita umat yang sentiasa berdakwah. Umat yang, kenapa Islam sampai kepada kita? Kerana dakwah. Kenapa? Kalau andailah para sahabat-sahabat tidur dan para tabi'in tidur, tak nak mendakwahkan Islam pada zaman itu yang datang daripada baginda Rasulullah SAW, mungkin kita semua ada dalam kesesatan dan kegelapan, kekufuran dan kemusyrikan. Jazahumullahu khairan wa radiyallahu anhum wa arda. Kalau mungkin bagi kita dekat sini, kalau mungkin kita tak kenal hidayah sunnah, kalau bukan sebab ustaz fulan contoh yang menyampaikan kepada kita hidayah atau membimbing kita melalui ustaz tersebut, ataupun kepada fulan, tak kisah ke ustaz ke orang biasa ke orang awam ke yang dah kenal sunnah dan mengenalkan, dan setiap orang yang mengamalkan sunnah akan beroleh pahala daripada amalan dia tersebut. Hidayah, inilah hidayah. Ada hidayah ni ada dua jenis. Hidayah ada dua jenis. Hidayah yang kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam di antara para al-a'immah, ialah ada dua jenis hidayah. Hidayah yang semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala tak boleh kita tak boleh kacau.
Allah Ta'ala semata yang punya hak untuk memberi hidayah. Itulah ayat yang dikata dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kepada kami, kurniakan kepada kami hidayah siratal mustaqim. Tak boleh, tak ada orang boleh kacau. Allah Ta'ala nak bagi ke tak nak bagi, itu hak Allah Ta'ala. Kita tak boleh komplain. Allah nak bagi hidayah ke tak nak bagi hidayah, itu urusan Allah Ta'ala. Tak boleh mempersoalkan kenapa Allah tak bagi hidayah, kenapa. Itu nama dia hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik wal ilham. Kenapa Allah Ta'ala bagi hidayah orang untuk bersolat? Senang je dia time azan dia pergi, senang aja bagi dia. Bersedia ambil wuduk, pergi kat surau, pergi kat masjid. Kenapa senang sangat bagi dia? Sedangkan ada saya, Ana, kenapa bila azan malas lagi? Mungkin hidayah tu taufik belum sampai kepada saya. Kenapa orang bila time solat tahajud, Allah, senang je betul. Buat solat tahajud pukul 4, pukul 5, senang je dia bangun. Tapi bila dia bangun, dia solat. Kenapa saya tak boleh? Hidayah tu taufik wal ilham. Tak sampai lagi kepada kita. Oleh itu, ini memang kena doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Kan? Kenapa kan setengah banyak betul. Kan orang ramai je dapat kebaikan, senang je buat kebaikan, bersedekah ke. Contoh ada orang, setengah orang bangun pada pukul 3, pukul 4, dia boleh je dia boleh buka FB, social media ke apa, tak ada rasa mengantuk. Tapi bila dah time start nak baca Quran, ataupun kalau terfikir nak baca Quran, rasa mengantuk, ataupun tak nak langsung nak tengok, nak pandang pun tak nak. Kenapa? Soalan dia ialah hidayah. Mungkin kita belum dapat hidayah. Di situlah kita kena minta doa. Ihdinas siratal mustaqim. Kuatkan lagi. Baginda Nabi SAW sentiasa doa minta hidayah lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku hidayah. Baginda Nabi sentiasa doa ni. Ada satu hidayah, iaitu hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham yang datang daripada Allah Ta'ala semata. Yang kedua ialah hidayatul bayan wal irsyad, ataupun hidayatul bayan wad dilalah. Hidayah yang merupakan bayan, huraian, penjelasan, dan dilalah. Dilalah tu maksud dia penunjukan, maksud ditunjuk. Contohnya pergi solat, pergi baca Quran. Ini dibuat oleh manusia. Manusia boleh buat hidayah yang ni. Hidayah kedua ni mungkin kita terjemah petunjuk. Hidayah pun boleh. Hidayah yang dimaksud ad-dilalah wal bayan atau dilalah wal irsyad, manusia boleh buat. Solat, pergi solat, pergi baca Quran. Kita suruh anak kita baca Quran. Solat sunat, puasa, suruh. Contoh kita bagi kuliah, hidayatud dilalah wal bayan. Kita beritahu. Tapi siapa yang menentukan? Hanya Allah Ta'ala semata. Itu memang nampak macam bercanggah. Kan ada hadis Nabi SAW bila satu masa dia nak di dalam perang, Nabi SAW mengutus Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ke Rasulullah SAW, kata kepada beliau radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kamu memberi hidayah kepada seseorang, menjadi penyebab hidayah ataupun lebih tepatnya, ataupun memberi hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah maksudnya suatu nilai kenderaan yang paling mahal di zaman Nabi SAW. Kiralah apa kenderaan yang paling mahal di zaman kita ni. Ialah di antara kenderaan yang paling mahal, unta merah. Itu lebih baik. Beri hidayah bagi orang tu lebih baik daripada unta merah. Kenderaan yang paling merah, memang yang paling mahal, paling mewah. Dan memang di kalangan orang Arab, unta merah ni memang harga dia paling mahal. Okey. Jadi maksudnya, kalau secara akal kita yang pendek ni, memang nampak bercanggah ayat tu. Kan? Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya kamu tak mampu memberi hidayah. Tapi kan Nabi SAW pun sebut juga dalam hadisnya, kamu memberi hidayah kepada seseorang lebih baik daripada seekor unta merah. Maksudnya bukan bercanggah. Kita kepentingan belajar tentang kaedah untuk memahami
ayat yang nampak bercanggah tapi sebenarnya bukan bercanggah. Okey, jadi maksudnya hidayatul dilala wal irsyad atau hidayatul dilala wal bayan atau hidayatul bayan wad dilala, penjelasan dan penunjukan. Maksudnya kita tunjuk ni semua kebaikan. Kita buka jalan-jalan kebaikan. Kita bagi buku. Ada jiran kita bukan muslim, non muslim. Kita bagi buku dia. Dari bangsa apa pun. Kita tertarik dengan dia. Dia nampak macam orang baik, akhlak dia baik, kita sebab kita bagi buku. Hadiahkan buku bahasa Inggeris ke, bahasa dia ke, bahasa contoh macam bahasa Tamil ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Cantonese ke, bahasa dia, cari buku-buku. Kalau dekat Saudi tu masya-Allah, Tara Masyayikh menjalankan betul-betul benda ni untuk kita tengok. Masya-Allah lah, orang-orang asing, pekerja-pekerja asing dekat Saudi ni ramai masuk Islam sebab dia memang bersungguh-sungguh. Dia tengok, dia intai ni bahasa apa, dia bahasa dia. Tanya bahasa apa, berucap yang bahasa apa? Bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog. Dia cari buku-buku yang panduan atau bimbingan Islam dalam bahasa Tagalog, bagi kepada orang Filipina. Baca. Alhamdulillah, ramai orang Filipina masuk Islam dekat Saudi. Bukan ratus, ribu boleh kira. Jadi bekerja dia orang bekerja dekat Saudi, dapat harta, dapat pendapatan, menjana pendapatan dan dapat hidayah Islam. Alhamdulillah. Semangat kita. Memang kita sebagai orang Islam ni, memang kita sepatutnya kita di antara orang yang sentiasa berfikir macam mana cara orang lain dapat hidayah. Sebab kita kan menjadikan investment kita kepada akhirat kita. Kita kata investment yang pelaburan yang paling enjoy. Sebab kita nanti kan, kita bila dia betul-betul mendengar kita jadi asbab hidayah dia, kita enjoy duduk, sleeping, dia akan menghantar pahala dekat kita selagi dia amalkan. Dia baca Quran, kita ajar tadi baca Quran, lepas tu kita rehat-rehat, dia baca Quran, kita dapat pahala tanpa mengurangkan pahala dia. Dan bukan bermaksud kita kalau macam tu, saya dah dapat pahala, saya akan berhenti dah, saya retire, saya pension. Tak. Okey, jadi maksudnya sebab kalau kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, subhanallah, sampai ketika dia nak meninggal pun dia menangis. Ni kata jauhnya perjalanan dan sedikitnya perbekalan. Jadi boleh kata semua kebaikan hadis-hadis yang kita baca mesti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dapat transfer pahala. Kita baca tadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW dapat transfer pahala. Dapat. Sebelum meninggal pun dia menangis. Takut, dia kata panjang lagi perjalanan ni. Tapi kenapa? Bekalan ni sikit sangat lagi. Allahu Akbar. Berapa ribu hadis yang dia riwayatkan. Semua kebaikan, semua yang riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ialah pahala bagi dia yang kita amalkan sekarang. Berapa ramai umat Islam? Miliar. Dalam bahasa Arab dia miliar. Orang Islam ni memang semua mengamalkan dengan Abu Bakar radhiyallahu, Uthman, tak ada jalan untuk menghina sahabat. Sebab kebaikan yang kita buat, dia orang akan mendapatkan transfer pahala. Kalaupun mungkin dia sebagai manusia dia pernah tersilap, mungkin akan tertutup dengan berjuta-juta kebaikan yang dibuat oleh umat manusia melalui asbab dia. Itulah kalau kita balik lagi pada perbahasan keutamaan atau fadilat sahabat, maka kita akan betul-betul faham bahawa tak ada jalan untuk nak mencela atau menghina ataupun mengkritik sahabat-sahabat radhiyallahu taala, sebab kebaikan itu ialah transfer bagi mereka. Jadi balik lagi kepada hadis tadi, ialah kata man da'a ila huda. Jadi sesiapa yang mengajak kepada kebaikan, hidayah kana lahu minal ajr, maka baginya pahala mithlu ujuri, seperti pahala man tabi'ahu, bagi orang-orang yang mengikutinya, la yang qusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan mengurangkan pahala sedikit pun daripada orang yang beramal tersebut. Jadi maksudnya da'i, ni da'i kita stressing sini, kita ni adalah da'i. Umat Islam ialah da'i. Apa maksud da'i? Da'i orang yang mengajak. Kata Nabi SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan menyampai kepada kebaikan atau hidayah ni bukan tak perlu menjadi ustaz besar sangat pun. Dan menjadi penyampai tu, da'i tu tak mesti untuk memberi kuliah dan memberi tazkirah yang panjang-panjang ataupun macam-macam. Kadang-kadang da'i ini dapat kita tunjukkan melalui akhlak ke, kata-kata kita ke,
Kan? Kalau kita baca sejarah Nusantara masuk Islam, kenapa orang Nusantara masuk Islam? Kononnya, wallahualam, dalam satu riwayat, ada dua riwayat, kononnya daripada peniaga yang datang daripada Arak dengan akhlak-akhlaknya yang mulia. Jadi kata-kata sebabkan orang-orang Melayu ni kan dia minat kepada akhlak. Jadi bila dia nampak jujur, dia nampak berkata-kata baik dan sentiasa on time, sentiasa mengikut menepati janji dia. Orang Melayu ni dia tengok dan dia rasa takjub lah, agama apa ni, saya nak ikut agama ni. Dia tak banyak mendakwa, dalam satu riwayat, dalam satu version, kemasukan Islam kepada alam Melayu ni. Jadi dia kata akhlak mulia. Jadi tak mesti dengan berkata-kata, kan? Kadang-kadang pun dengan akhlak mulia kita tunjuk, ataupun dengan kata-kata. Tak mesti sekarang kita ucap dan dia dengar terus dan dia buat terus masuk Islam. Ya, saya masuk Islam. Tak mesti. Mungkin sekarang kita jumpa orang bukan Islam, kita bagi satu statement yang membuatkan dia berfikir. Contoh kita kata, kalau awak masuk Islam, awak masuk syurga. If you embrace Islam, insyaAllah you will enter paradise. Goodbye. Pergi. Say goodbye. Dah. Nanti dia akan berfikir. Sekarang mungkin dia belum. Kita jumpa lagi dengan dia. Mungkin dia akan tanya. Kita membuat satu soalan atau statement yang mengundang soalan-soalan yang dalam. Janganlah kata awak masuk neraka. Mungkin dia akan terasa lah. Tapi kita kata, if you embrace Islam, you will enter paradise. Atau kamu akan rugi kalau kamu tak masuk Islam. Dia terfikir, dia terkesan. Sebab kalau anda baca daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama tentang sejarah cerita-cerita kisah tentang macam mana mengislamkan orang-orang kafir ataupun orang-orang bukan Islam, dia pun cara-cara yang dia buat macam tu. Dia lontar statement-statement dia. Kadang-kadang orang tu akan menyebabkan dia tersoal, apa dia yang dicakap tadi ni. Sekarang dia tak nak tanya, dia tak nak komplain. Nanti suatu masa dia akan datang dan tanya balik, kenapa awak cakap macam tu? Kan? Ataupun dia akan tanya kepada orang lain, ataupun dia googling, dia akan cari kan sosial media ke apa, YouTube, dia boleh cari dekat YouTube apa jawapan dia. Sekurang-kurangnya kita brainwashing kepada dia tentang Islam. Dia setakat ni dia tahu Islam tu teroris, contoh, kan? Bagilah Islam ialah the best way of life. Islam is a peace religion. Tinggalkan dia. Goodbye. Say hello. Islam is the peace religion. Goodbye. Selamat tinggal. Dah. Nanti dia akan terfikir, apa dia yang dia akan browsing ke, dia akan cari ke macam mana cara dia, terpulang pada dia lah. Tapi kita mungkin dia akan masuk Islam, kita akan dapat saham nanti, suatu masa nanti melalui ini. Dan dia baca dan terjumpa betul-betul, dia jumpa ke siapa ke, Zakir Naik ke, yang dia dengar kuliah-kuliah dia ke apa, dia tiba-tiba tertarik untuk buka, dan kita kunci pembuka kepada pintu hidayah dia, insya-Allah lah. Semoga kita masuk dalam hadis ini. Jadi kita kata balighu anni walau ayat, bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Jadi faham bismillahirrahmanirrahim, sampaikan kepada orang lain. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan takut rezeki Allah Ta'ala. Allah Maha Pengasih kepada orang beriman, penyayang, pemurah rezeki, penyayang kepada orang-orang yang beriman, dermawan kepada orang-orang beriman. Jangan takut kepada orang kafir sekalipun, Allah Ta'ala bagi rezeki, apatah lagi kepada orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim, tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Tentu ingat dengan kelas yang sepatutnya akidah As-Safariniyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di Riyadh. Syekh Hafizahullah Ta'ala memulakan dengan mensyarah Bismillahirrahmanirrahim daripada selepas solat asar, cadangan nak menyelesaikan kitab akidah Safariniyah sehingga pukul 9 malam. Tapi yang Bismillahirrahmanirrahim daripada selepas solat asar sampai pukul 9 hanya menghuraikan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih di antara memang pakar akidah dan murid kanan daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan dia ialah muqri Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah semasa hidupnya. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih dulu pernah berlaku perang Teluk. Dulu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih dulu dia takut orang keluar sebab bunyi bom kan. Bunyi bom, takut orang keluar. Semua orang duduk menyorok dalam rumah sebab bunyi bom. Dan perang Teluk tu
berlawan dengan Iraq. Saudi berlawan dengan Iraq. Jadi semua orang takut keluar. Bila takut keluar semua, satu je, tapi Syekh bin Baz datang lagi, pergi lagi dekat bersedia untuk kelas. Satu je orang datang, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi sahaja, dan duduk dalam majlis. Syekh dan dia 2 orang. Syekh baca, Syekh macam kelas biasa lah dengan murid dia seorang. Dan memang kita dengar kalau kita try dengan kuliah-kuliah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ataupun durusnya, kita tengok memang suara dia, kita dengar suara dia memang macam suara Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia macam taklid kepada suara Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Jadi kita kembali dan bawa semula kepada kitab kita ialah Al-Adhkar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fa aradtu musa'adata ahli al-khair bi tashili tariqati wal irsyadi ilaihi. Jadi Imam Nawawi menjadikan hadis ini sebagai batu yang menjadi tumpuan untuk meloncat kepada langkah seterusnya. Iaitu langkah seterusnya ialah supaya dia daripada hadis inilah kita mengambil awalan ataupun first step, langkah awal. Bertumpu pada hadis inilah kita memulakan amal ibadat kita. Amal ibadat dakwah. Apa dakwah dia? Aradtu musa'adata ahlil khair. Saya mahukan untuk membantu atau menolong orang-orang baik. Orang-orang baik, ahli-ahli kebaikan. Bitashili, dengan memberi kemudahan, tariqihi, jalannya, memberi kemudahan bagi jalan mereka orang-orang baik ni. Wal isyarati ilaihi, dan memberi satu isyarat ke atas mereka, kepada ahli-ahli kebaikan. Jadi amalan Imam Nawawi ini, masya-Allah, itulah kenapa, inilah semua jawapan-jawapan kenapa Imam Nawawi diterima kitab-kitabnya, disukai membaca kitab-kitabnya, kerana dia mempunyai niat yang sangat tulus, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan mengharapkan supaya orang lain pun dapat kebaikan. Kadang-kadang kita mengarang kitab supaya kitab kita orang beli dan kita dapat untung. Tu je. Nauzubillahi min zalik. Kita ni bukan kita, maksud setengah orang, segelintir orang, mungkin dia profit oriented. Dia nak karang kitab tu supaya orang beli. Dia promo kitab-kitab dia supaya orang beli. Tak, Imam Nawawi tak ada profit oriented dia. Dia nak supaya menolong orang-orang ahli-ahli kebaikan supaya dia dapat kemudahan dalam mengamalkan lah. Contoh dalam kitab ni, mengamalkan zikir-zikir ni, sebab kita bertolak pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah Ustaz kalau memang kita profit oriented. Tak ada masalah, kita dalam profit oriented tak ada masalah. Jadi ingat, bukan bermaksud profit oriented semata-mata, tak ada masalah. Bukan kalau kata kita tak boleh profit oriented langsung, bukan juga bermaksud tak boleh profit oriented. Boleh je, itu hak orang. Masing-masing punya hak. Tapi keberkesanan dia ada. Kan? Kalau kita niat innamal a'malu binniyat, nanti dalam hadis ni kita akan dapat. Kita nak supaya kita ni laku dan orang beli, mungkin orang akan beli, tapi adakah dia kekal nanti kita tu? Kita tak tahu. Kita dapat apa yang kita nak dapatkan. Macam hadis yang kita sebut secara ringkas, orang berhijrah, dia berhijrah kerana wanita yang dia nak kahwin dengan dia. Tak ada masalah, dia hijrah, welcome. Nabi SAW welcome, dan dia tak akan pertikai siapa yang berhijrah kerana wanita, pulang balik ke Kota Makkah, tak ada. Nak profit oriented, welcome. Tapi you tak dapatlah, awak tak dapatlah akhir awak. Sebab awak dapat wanita-wanita ni berkahwin dengan awak. Tapi kalau kita nak profit oriented dan nak supaya pahala, boleh juga. Tapi Imam Nawawi nampak zahir daripada kitabnya, dia memang nak semata-mata non profit oriented. Jadi contoh lain, ada setengah orang kan, kalau kita perbahasan muamalah ekonomi, finance, apa hukum intellectual property? Boleh, tak ada masalah. Kalau kata kedekut, tak nak. Kan contoh kan, kita kata saya kan punya kitab, saya punya hak intellectual property right. Jadi saya boleh halang orang untuk mengkopi, memfotostat
menyalin semula kitab saya punya hak. Tapi sekarang kalau ada orang ambil hak saya atau mencuri hak saya, maka dia berdosa. Dia berdosa walaupun ilmu. Kenapalah ilmu? Kenapa halang-halang ilmu? Tak, itu hak dia. Intellectual property dia. Dan kita kena hargai dan kita kena raikan dia. Tak ada masalah. Langsung dalam syariat ni tak ada masalah. Tapi bila dia nak terbuka, welcome. Siapa pun nak copy and paste, tak ada masalah, welcome. Itu lagi besar. Tapi itu hak dia dan hak ni. Ni satu lagi. Ni suatu perkara dan ini suatu perkara. Jadi kalau dia nak supaya ilmu dia lebih banyak meluas merata-rata, tak payahlah letak. Kalau dia nak, tapi itu hak dia. Ni pasal dia nak ke tak nak. Dan tak boleh memaksa orang untuk melepaskan hak dia. Tak boleh melepas. Nak melepaskan untuk non-profit oriented tak boleh. Okey, jadi seterusnya kita balik semula. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa idahi sulukihi wa dilalati alaihi, dan menerangkan sulukihi, suluknya. Suluk ni perangainya. Suluk, akhlak perangai dia. Suluk ni lebih tinggi lagi bahasa dia. Dalam ilmu tasawuf lagi biasa diperguna kata-kata suluk ni. Suluk dalam ilmu tarekat orang biasa guna perkataan suluk. Di suluk ni tarekatnya atau perangai yang lebih tinggi lagi. Suluk akhlak perangai dia. Wa dilalatu alaihi. Dan huraian penerangan, penjelasan ke atasnya. Jadi inilah Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia mahukan supaya dia nak menolong orang-orang ahli-ahli kebaikan supaya menjadi penunjuk baginya, menjadi penunjuk kebaikan baginya, dan menjadi keterangan baginya supaya menjadi petunjuk baginya. Wa adkuru fi awwalil kitab, dan kata beliau rahimahullah, saya telah menyebutkan di dalam permulaan kitab fusulan muhimmah. Fusulan muhimmah iaitu perbahasan yang penting. Yahtaju ilaiha, dan diperlukan atasnya sahibu hadzal kitab, yang diperlukan kepadanya ialah sahibu hadzal kitab, pengarang beliau sendiri. Jadi Imam Nawawi, ingat ketawaduan Imam Nawawi yang perlu kita untuk sentiasa mengambil contoh. Setiap kata perkata daripada kata-kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengandungi adab yang tinggi. Subhanallah. Jadi saya sendiri perlukan kepada apa yang terkandungi dalam kitab ni. Sahibu hadzal kitab wa ghairuhu minal mu'tanin, dan orang-orang lain yang nak mengambil faedah, yang nak mengambil manfaat daripada buku karangan Imam Nawawi rahimahullah. Wa idza kana fi sahabati man laisa masyhuran, dan kalau ada daripada kalangan, dan Syekh Imam Nawawi rahimahullah taala, apabila ada daripada kalangan sahabat dalam hadis-hadis yang dibawa nanti laisa masyhur, dan dia bukan yang sangat terkenal, yang sangat tersohor, inda man la ya'tani bil ilm, bagi sesiapa yang tak terbiasa untuk menceburkan diri dalam ilmu, apatah lagi ilmu sirah, ilmu hadis, ilmu riwayat. Nabbahtu alaihi, dan saya akan memberi ingatan ke atasnya. Fakultu, maka saya akan katakan rawaina. Syekh baru kata rawaina, saya riwayatkan kepada kami an fulan, daripada fulan sahabi. Fulan itu sahabat, dia letak sahabi, perkataan sahabat sebelum sahabat tu. Kadang-kadang ada sahabat yang mungkin kita tak tahu sahabat ke tak sahabat. Jadi Imam Nawawi dia letak perkataan sahabat dulu sebelum nama sahabat tersebut. Okey. Li'alla yushakka fi suhbatihi, supaya tidak ada runsing orang tak runsing pasal kesahabatan dia. Maksudnya adakah dia sahabat ke tak, bukan sahabat ke. Jadi orang tak runsing adakah dia sahabat ke, ada dia tak pening ni sahabat ke ni, bukannya. Kan. Jadi Imam Nawawi letak nama perkataan istilah sahabat dulu sebelum nama tersebut. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah, wa aqtasiru fi hadzal kitab, dan saya akan merengkaskan dalam kitab ini alal ahadits, kepada hadis-hadis allati yang fi al-kutubil masyhura, yang daripada kitab-kitab yang masyhur sahaja. Jadi Imam Nawawi rahimahullah menakalkan
daripada kitab-kitab hadis yang masyhur sahaja, yang famous sahaja. Apa dia kitab-kitab yang masyhur tersebut? Imam Nawawi sebutkan sendiri dalam gini, wa hiya usulul Islam, allati hiya usulul Islam. Jadi dia ialah asal ataupun pokok Islam. Yang 5 ni, kutubul khamsah. Kan? Kitab yang 5. Wa hiya khamsatun. Ada 5 yang dia bagi pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Walaupun kenapa bukan kutubus sittah dia tak sebut? Kenapa tak sebut kutubus sittah? Sebab pembahagian kutubus sittah datang selepas Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi di masa Imam Nawawi rahimahullahu taala dia kenal 5 kitab yang masyhur. Nanti datang selepas tu barulah orang memberi istilah kutubus sittah. Apa yang kitab yang pertama? Kitab Sahihul Bukhari. Asahul kitab ba'da al-Quran. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, iaitu Sahih Bukhari. Kenapa Sahih Bukhari menjadi kitab nombor pertama sekali? Kerana kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meletak syarat yang paling ketat dalam meriwayatkan hadis dan mengambil perawi yang betul-betul ketat untuk masukkan hadis dia dalam kitab Sahih Bukhari. Kadang-kadang kita jumpa hadis riwayat Bukhari tapi hadis tu dhaif. Betul? Ada hadis riwayat Bukhari betul, dhaif, betul kan? Tapi maksudnya kenapa macam tu? Dia bukan daripada Sahih Bukhari. Dia datang daripada kitab lain, mungkin Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad. Tapi Sahih Bukhari confirm. Hadis-hadis ada dalam Sahih Bukhari confirm sahih, dan kesahihan dia bukan kaleng-kaleng. Sebab syarat Imam Bukhari bila meletakkan syarat kepada perawi, di antara syarat yang mustahil kita jumpa sekarang ini dan di kalangan ahli hadis yang lain ialah orang yang menipu haiwan pun tak akan diterima sebagai perawi hadis Imam Bukhari. Contoh, ada orang bagi makan kepada ayam dia ataupun kucing, contoh, lepas tu dia tak bagi makan, dia nak panggil je ayam tu ataupun kucing tu. Imam Bukhari tahu dia buat benda tu dan dia meriwayatkan hadis, reject hadis dia, tak nak letak dalam Sahih Bukhari. Lagi Imam Bukhari di antara contoh lain yang paling nampak menakjubkan sistem Imam Bukhari atau cara-cara Imam Bukhari ialah Imam Bukhari tengok orang makan tepi jalan, jatuh maruah dia. Makan tepi jalan, oh ni reject hadis dia dalam syarat hadis Bukhari. Mungkin ulama lain tak ada masalah, tapi ini berkaitan dengan maruah bagi Imam Bukhari, dia tak menjadikan kriteria untuk diterima hadis dia ataupun riwayat hadis yang dibawa oleh orang tersebut untuk diletak dalam Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari, Imam Bukhari sebelum menuliskan suatu hadis, dia akan solat sunat dulu, ambil air wuduk dulu dan solat sunat dulu. Sahih Bukhari ni memang tak mubalaghah, tak berlampau apabila kita kata kitab sahih yang paling sahih selepas Al-Quran, iaitu kitab Sahih Bukhari. Kadang-kadang setengah ahli liberal dia kadang-kadang dia bagi syubhat lah. Dia kata kitab Imam Bukhari ni kan pun ada masalah, ada ulama yang datang selepas Imam Bukhari mengkritik kepada Sahih Bukhari. Jawab syubhat macam tu, dia syubhat, kita panggil syubhat murah aja. Sebab senang je jawab. Sebab Imam Bukhari, kenapa membuat ringkasan? Sebab hadis-hadis yang dibawa Imam Bukhari itu kadang-kadang ada hadis yang muallaq. Maksudnya muallaq ni sampai pada sahabat. Hadis itu hadis yang sampai pada sahabat, dan Imam Bukhari sendiri rahimahullah ta'ala menghuraikan bahawa hadis itu hadis mu'allaq, secara mu'allaq daripada sahabat. Jadi kita fahamlah hadis itu mu'allaq. Cuma setengah ulama sebab dia nak supaya betul-betul hadis tu semata-mata yang ada dalam tu ialah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mursal kepada Rasulullah sallallahu, dia buatlah ringkasan kepada Sahih Bukhari. Bukan bermaksud mengatakan hadis riwayat Bukhari ni, hadis Sahih Bukhari ni ialah hadis yang tidak layak ataupun tidak sahih. Jadi inilah satu alasan mengapa kenapa hadis Sahih Bukhari menjadi yang paling number one dalam grade yang paling tinggi. Yang kedua ialah Sahih Muslim. Secara Sahih Muslim ni secara dirayah, setengah ulama kata dirayahnya secara matanya memang lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi Sahih Muslim. Lagi kuat. Contoh, hadis tentang al-jariyah, hadis jariyah ada dalam Sahih Muslim. Hadis jariyah, maksud hadis jariyah ni hadis hamba wanita yang bila ditanya kepadanya, "Aina Allah?" Allah di mana? Allah bersama, dia jawab.
Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Tapi kenapa orang tak terima kenapa setengah orang tak terima hadis ni? Sebab dia kata hadis dia muttarib. Hadis dia berguncang. Sebab guncang dia hakikatnya sebab dia bercanggah dengan logik yang dia guna. Hadis tu ada dalam Sahih Muslim. Ada setengah ulama yang menjadi, walaupun pendapat tu pendapat yang bukan majoriti, pendapat 1-2 segelintir ulama, ada yang meletak Sahih Muslim lebih number 1 daripada Sahih Bukhari. Nombor 1 daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada 1-2 orang ulama yang menjadikan Sahih Muslim lebih afdal daripada Sahih Bukhari. Yang ketiga ialah Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Yang kita faham mafhum semua Sunan Abi Daud. Walaupun dalam hadis Sunan Abi Daud memang ada setengah ulama menyatakan bahawa ada hadis-hadis dhaif. Tapi itulah tadi kita kata bahawa kenapa dia dhaif, mungkin satu, mungkin Imam Abu Daud dah menilai hadis itu dhaif sahih dan meletak dalam sahihnya, dalam kitabnya. Ataupun Imam Abu Daud meriwayatkan sahaja hadis tersebut dan menuliskan dalam kitabnya tanpa menilai lagi. Macam kitab Al-Adhkar ni, Imam Nawawi pun membawa hadis-hadis yang dia dah kata saya akan memilih dan memilah. Maksudnya saya akan mentakhrij hadis dia dan tak akan bagi hadis yang teruk. Ada dhaif tapi dhaif yang lembut lah kedhaifan dia. Tapi nanti setengah muhaqqiqin, ahli-ahli tahqiq, dia kata ada yang teruk dhaif dia. Tapi ulama berijtihad. Bila dia berijtihad, berusaha bersungguh-sungguh, dia bila betul dapat 2 pahala, dia silap dapat 1 pahala. Kalaupun dia silap dalam pandangan kita, ataupun teruk dhaif dia dalam pandangan ahli tahqiq yang lain. Oleh itu Syekh Abdullah Al-Ubaid hafizahullah taala, dia kalau mengkritik Sunan Abu Daud pun dia tak berapa setuju untuk mentakhrij kepada hadis-hadis sahih Sunan Abu Daud. Dia tak berapa setuju sebab dia kata kita nanti kan macam berasa diri kita lebih pandai daripada Imam Abu Daud. Okey, dan seterusnya At-Tirmizi dan An-Nasai. Ini At-Tirmizi, An-Nasai, 5 kitab-kitab yang dipanggil Imam Nawawi disebut sebagai Usulul Khamsah. Kitab 5 yang asas. Ada tambahan seterusnya, kitab yang ke-6 ialah Sunan Ibnu Majah. Ada khilaf di kalangan ulama meletak apa kitab Kutubus Sittah, apa kitab yang ke-6, Kitabus Sadis. Kitab yang ke-6 ada setengah kata Muwatta Imam Malik. Tapi sebenarnya itu masalah antara khilaf di kalangan ulama. Antara kita pun tak penting sangat untuk mempertikaikan benda tu. Tapi maksudnya jumhur ulama datang dengan menyatakan mengatakan bahawa Sunan Ibnu Majah yang ke-6. Tapi Al-Muwatta dari satu sisi kelebihan dia sebab grade kesahihan hadis-hadis yang ada dalam Muwatta lebih tinggi grade dia berbanding dengan Sunan Ibnu Majah. Wallahu taala alam. Dan insya-Allah akan dihuraikan dalam kuliah-kuliah dan pengajian hadis bersama al-fadil ustaz-ustaz kita di bidang hadis insya-Allah taala. Seterusnya kata Imam rahimahullah, wa qad arwi yasiran minal kutubil masyhurah ghairiha. Maksudnya, dan saya akan bagi, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, ada beberapa hadis-hadis daripada kitab-kitab masyhur yang lain selain daripada kitab 5 ni. Dia ambil mungkin daripada Imam Suyuti, kitab Al-Amal wal Lail, Al-Amal al-Yawmi wal Laila, contoh kan. Ada dia ambil kitab-kitab yang lain. Tapi bukan banyak, sikit je. Naam. Kita akan tutup dengan kata Imam Nawawi, kata rahimahullah, wa ammal ajza'ul masanid falastu anqulu minha syai'an. Adapun bahagian tentang sanad-sanad, falastu anqul, saya tidak akan menakalkan minha syai'an illa fi nadir. Jadi sanad-sanad yang panjang tu saya tak akan, kata Imam Nawawi, saya tak akan bagi banyak sangat. Saya tak akan menukilkan secara banyak-banyak illa fi nadir, melainkan dalam keadaan sangat-sangat jarang sekali, min mawatin, pada beberapa keadaan dan situasi. Wala adkur minal usulil masyhura, dan saya tak akan menyebutkan pada usul ataupun asas-asas inti-inti yang masyhur aidha juga minad dhaif illa nadir. Saya tak akan menyampaikan hadis-hadis dhaif pada banyak perkara, melainkan ada sedikit, kata beliau rahimahullah, ma'abayani du'fihi, dengan huraian bahawa hadis itu dhaif. Jadi daripada sini pengajaran bagi kita bahawa boleh kita menyampaikan satu hadis tu dengan membawa hadis dhaif, tapi kita kena letak bahawa hadis tu dhaif.
Jadi contoh, hadis diriwayatkan satu hadis dhaif. Kata begini dan begini. Boleh. Hadis tu ada satu hadis dhaif yang menyatakan macam ni. Tapi di antara ulama kata tapi adab dia jangan sebut Rasulullah SAW bersabda. Sebut je hadis tu, ada satu hadis dhaif bunyi dia macam ni. Jangan sebut Rasulullah SAW bersabda atau qala Rasulullah SAW. Sebab takut kembali kepada berdusta seperti pada hadis kita baca tadi, berdusta atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebut je ada satu hadis. Contoh hadis pasal keutamaan malam nisfu Syaban. Ada satu hadis tentang hadis dhaif tentang keutamaan malam nisfu Syaban begini dan begini. Begini dan begitu. Kan? Allah akan mengampunkan makhluknya pada malam itu dan seterusnya. Okey. Wala adkur min usulil masyhur a'zam min ad-dha'if illa nadir ma'a bayan du'fihi, dan memberi keterangan dan huraian bahawa hadis tersebut dhaif, wa inna ma adkur fihi sahih, dan saya akan memberitahu menyebutkan tentang hadis sahih ghaliban pada umumnya. Falihada arju, oleh itu saya berharap an yakuna hadzal kitab aslan mu'tamidan, supaya kitab ini menjadi kitab asas dan diperakui oleh orang-orang dan dijadikan sandaran ataupun rojokan bagi sesiapa yang nak mengambil faedah daripada kitab tersebut. Kitab ini ialah Al-Adhkar. Summa la adhkur fil babi min al-ahadithi illa ma kanat dalalatuhu zahiratan fil masalah. Jadi saya tak akan menyebutkan satu perkara dalam perbahasan hadis ini, melainkan pada perkara yang nampak tajuk dia berkaitan dengan hadis tersebut. Maksudnya contoh, kita dah baca doa tidur, doa sebelum tidur, maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala akan membawa hadis-hadis tentang doa sebelum tidur. Dia tak akan pergi dengan hadis yang lain. Okey. Wallahul karima as'al, kepada Allah yang maha mulia saya memohon taufiq wal inabah berpulang kepada Allah Ta'ala, menyerah, bertaubat, seperti makna bertaubat, dekat kepada makna bertaubat kepada Allah, wal i'anah, meminta tolong, wal hidayah, dan minta hidayah. Kita sentiasa minta doa-doa tersebut, sentiasa lazimkan diri kita, lisan kita untuk doa, minta taufik kepada Allah, minta inabah kepada Allah, minta i'anah kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, wasiyanah, penjagaan daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala dah jaga kita, tak ada lagi yang dapat memudaratkan kita. Wa taysira ma aqsidu minal khairat, dan daripada kemudahan apa yang saya maksudkan, saya niatkan daripada kebaikan-kebaikan. Jadi maksudnya saya meminta kemudahan kepada Allah Ta'ala, supaya apa yang saya niatkan ni akan daripada kebaikan-kebaikan mendapat kemudahan di sisi Allah Ta'ala. Wad dawam ala anwa'il al-makrumat, dan sentiasa bertetap di atas pelbagai jenis kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan yang ada. Jadi doa, ini doa Imam Nawawi. Wal jama', dan mengumpulkan baini wa baina ahbabi, dan saya memohon kepada Allah Ta'ala supaya mengumpulkan antara saya dan antara kekasihku, orang-orang yang menyayangiku dan aku sayangi, fi dari karamatihi, di syurga kelak nanti, wasairi dan semua wujuhi al-masarrat, dan segala semua yang bergembira, orang-orang yang bergembira, iaitu bergembira pada hari kiamat nanti dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah taala meminta doa kepada Allah Taala supaya mendapatkan termasuk dalam golongan orang-orang dikumpulkan dengan orang-orang bergembira di hari kiamat nanti, iaitu orang-orang yang akan melihat wajah Allah Ta'ala. Dan kenikmatan yang tertinggi di akhirat nanti adalah kenikmatan memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kenikmatan selepas kenikmatan tersebut, kenikmatan memandang atau melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita sentiasa lazimkan, kita sentiasa biasakan diri kita, lisan kita untuk doa kebaikan kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Doa, ya Allah, kita mungkin dalam doa kita mungkin tak banyak sangat di antara kita doakan sahabat-sahabat kita, ya Allah istiqamahkanlah sahabat saya fulan,
istiqamahkanlah sahabat saya. Kita mungkin teringat sahabat kita, ya Allah istiqamahkanlah dia di atas Islam dan sunnah. Kita pernah tak kita doa? Itu soalan daripada diri kita ya. Adakah kita doa kepada sahabat-sahabat kita dalam keadaan kita bersendiri? Ya Allah, jauhkanlah dia dari segala merbahaya. Ya Allah, jauhkanlah sahabat saya Fulan bin Fulan daripada musibah. Kuatkanlah, contoh kita tengok sahabat kita dapat musibah, kuatkanlah dia dalam berdepan dengan musibah yang ada dia sekarang ni, kan? Jadi inilah bentuk kelembutan hati seorang mukmin, iaitu sentiasa ada bersama dengan sahabat-sahabatnya, walaupun dia pun datang dalam duduk berkumpul dalam gembira, tapi dalam duka pun bersama-sama. Apa maksud duka? Takkanlah bermaksud kita sama-sama juga turut menangis bersama-sama dan menjerit-jerit di depan dia apabila dia terkena musibah, tapi maksudnya dia hadir dalam doa-doa kita, dia sentiasa bersama kita dalam doa-doa kita, dan itulah ukhuwah yang sadiq, itulah persaudaraan yang jujur, iaitu apabila kita mampu untuk mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang kita sayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ahli keluarga kita, saudara-saudara kita yang satu iman dengan kita, seiman dengan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita sampaikan ni mendapatkan taufik, berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.